Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kita daripada kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi berada dalam tajuk berkait dengan salat musafir, salat jamak dan juga qasar. Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah, yang rukhsah bagi mengqasarkan salat dan jamak hanyalah musafir dan juga hujan, khususnya jamak. Kalau musafir dibolehkan untuk kita mengqasarkan salat yang 4 menjadi 2 dan juga menjamakkan salat, sama ada jamak taqdim ataupun jamak takhir. Adapun hujan, ketika hujan jamak takdim. Jamak takdim iaitu menghimpunkan dalam ketika kita berada dalam negeri dan hujan yang lebat yang menyukarkan kita untuk berulang-alik ke masjid, maka diharuskan untuk kita menghimpunkan salat maghrib dan isyak dilakukan dalam maghrib dan juga asar dilakukan dalam waktu zuhur. Kemudian kita pulang ke rumah, maka tak perlu lagi keluar ke masjid. Itu diberi rukhsah salat jamak kerana hujan. Dan ada syarat-syarat lagi lah, insya-Allah nanti tuan-tuan sekalian sampai masa kita akan pelajari dengan lebih lanjut apa syarat-syarat yang membolehkan kita untuk jamak ketika hujan. Secara umumnya iaitu dilakukan berjamaah. Tidak harus jamak kerana hujan dilakukan di rumah, yang dilakukan berjamaah di masjid. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, beliau menambah satu lagi, jamak kerana masyaqqah, jamak kerana kepayahan, kesusahan. Walaupun berada dalam negeri dan tidak musafir, diharuskan untuk jamak jika berlaku kerana sakit, kerana kesukaran lah. Contoh macam kita pada ini mungkin kerana kesesakan lalu lintas dan sebagainya lagi, dan jamak ini turut ditarjih oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i sendiri. Cuma tidak boleh menjadi kebiasaan jamak setiap hari, yang jadi Syiah pula. Syiah dia boleh jamak setiap hari. Kita Ahlussunnah wal Jamaah difatwakan oleh imam-imam kita, Imam Ahmad, boleh jamak kerana masyaqqah, kerana keuzuran, tapi waktu-waktu yang perlu saja, bukan menjadi kebiasaan. Kebiasaannya menjaga waktu salat itu adalah wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya adalah salat, yakni salat 5 waktu, merupakan kewajipan yang berwaktu. Allah Ta'ala sendiri sebut kitaban mawqutan. Kitaban ay mafrudan, mawqutan, kefarduan yang telah ditetapkan waktunya. Jadi menjaga waktu salat itu suatu tuntutan yang besar dalam Islam. Hanya saja apabila kita berada dalam situasi rukhsah yang diizinkan oleh syarak, iaitu musafir, safar dan juga masyaqqah mengikut Imam Ahmad tadi, barulah kita melakukan jamak. Kemudian hari ini tuan-tuan sekalian, itu ulang kaji kita lah, ulang kaji hadis-hadis yang lalu sebuah sedikit. Dan hari ini kita nak baca hadis berkenaan dengan jarak, jarak yang membolehkan kita untuk jamak dan juga qasar. Hadis dalam kitab kita ini, naskah terjemahan hadis 411, muka surat 237. An Anas radhiyallahu anhu qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw farasikha shalla rak'ataini, rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ia menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar bepergian, keluar musafir sejauh 3 mil, 3 mil. 3 mil menurut para ulama ini iaitu 1600 meter takriban, 1600 meter lebih kurang, 1 mil, 1.6 km. Jadi 3 mil lebih kurang 5 kilo lah, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jika keluar bepergian sejauh 3 mil atau 3 farasikh, 3 farsakh, beliau menjalankan salat 2 rakaat, yakni beliau melakukan salat 2 rakaat, yakni qasar. Hadis riwayat Muslim. Jadi 3 mil atau 3 farsakh itu 3 pos ditulis ini. Kata ulama muhaddisin, syak itu bukan syak daripada sahabat, tapi perawi. Perawi itu dia maknanya dia ingat-ingat lupa sama ada Anas sebut 3 mil ke 3 farsakh. Ya, 3 mil ke 3 farsakh. Kalau 3 farsakh, tuan-tuan sekalian, dia lagi panjang. Kerana satu farsakh ini, jarak satu farsakh 3 mil. Jadi kalau satu farsakh 3 mil, makna kalau 3 farsakh 9 mil. 9 mil kali dengan 1.6 berapa? Jadi lebih kurang dalam 1.6 dalam 12. Jadi sebab itu ulama dia tidak jadikan hadis ini sebagai satu kadar. Maknanya kadar itulah kadar dipanggil muktamad. Sebab perawi sendiri pun dia berlaku kekeliruan situ. 3 mil ke 3 farsakh, kalau 3 mil 5 kilometer. Kalau 3 farsakh 9 mil. Satu farsakh 3 mil. 9 mil kali 1.6. Jadi sebab itu para ulama berbahas dengan pendapat yang sangat banyak dalam masalah jarak ini. Nanti kita akan tengok ada keterangan di sini. Kata amyalin au farasikh dalam hadis di atas adalah keraguan rawi, bukan asal hadis. Bukan asal hadis, keraguan rawi. 1 mil menurut sebahagian pendapat adalah kira-kira jarak antara seseorang memandang orang lain pada permukaan bumi datar. Ia tidak jelas laki-laki atau perempuan. Mana dia tengok tu dia tak tahu nak agak dah, laki ke perempuan. Lalu dianggarkan oleh ulama pada ini dalam sekitar 1.6 kilo. Mana kita duduk di sini, tengok depan tu tak ada pokok, tak ada bangunan apa semua. Kita akan nampak lagi dia tu. Tapi dah tak jelas dah. Tak muka tak kenal dah. Laki ke perempuan pun tak boleh nak agak dah. Tentang jarak batas diperbolehkan mengqasar itu ada beberapa pendapat. Satu kata 90 km. Satu pendapat 80 km. Satu pendapat 70 km. Dan tulis ini. Itu semua bagi pandangan yang kata 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah itu sendiri pun ulama-ulama keliru. Maknanya berbahas 2 marhalah kalau hari ini itu berapa? Ada yang kata 70, ada yang kata 80, 85 apa ada, 90 pada, ada yang kata 96. Kerana jarak itu jarak dulu. 2 marhalah ini maknanya jarak yang dapat ditempuh oleh perjalanan. Perjalanan 1 marhalah 1 hari 1 malam. Jadi 2 marhalah 2 hari 2 malam.
Jadi berapa orang dulu dia boleh tempuh 1 hari 1 malam tu dengan dipanggil unta yang sederhana yang ada muatan. Kalau unta yang tak ada muatan laju, ini ada muatan. 1 hari 1 malam. Jadi ada yang kata 1 hari 1 malam 40 km. Ada yang kata 45. Jadi 2 marhalah, ini 2 hari 2 malam. Maka 80 km ataupun 90 km. Jadi yang 90 itulah yang rata-rata para asatizah, ustaz kita bagi selalu sebut begitulah, 90 km. Mana perjalanan atas daripada Sungai Petani. Itu bagi 2 marhalah. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata 3 marhalah baru boleh. 3 marhalah. Mana lebih kurang 130 km. 3 hari 3 malam. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia kata tak ada had. Kerana berdalilkan hadis ini. Kalau hadis ini, Anas kata 3 mil atau 3 farsakh. Kalau 3 farsakh sekalipun bau 12 km. Itu hadis ini. Jadi sebab itu, dan bagi fuqaha yang ada 2, yang kata 2 marhalah pula, 80-90 km tadi ni, mereka pun ada hadis juga, cuma tidak ada dalam kitab ni. Kitab kita ni tidak dibawa hadis tu. Iaitu dalam apa ni, dia panggil apa, dalam di antaranya Atha yang menceritakan, Atha seorang tabi'in, anak murid pada Ibnu Abbas. Dia kata, aku bertanya Ibnu Abbas, bolehkah aku mengqasarkan salat bagi perjalananku dari Mekah ke Arafah? Jawab Ibnu Abbas, tidak boleh. Namun jika kamu ke Jeddah atau ke Usfan atau ke Taif, bolehlah mensalatkan salat. Bolehlah mengqasarkan salat. Jadi apa ni, daripada Mekah ke Taif, tuan-tuan pernah pergi Taif, Jeddah, dia lebih kurang 90 km. 2 marhalah lah, 90 km. Itu jawapan yang diberikan oleh Ibnu Abbas kepada Atha. Atha tanya, kalau nak pergi daripada Mekah ke Arafah, boleh tak qasar jamak? Ibnu Abbas kata tak boleh. Tapi kalau kamu ke Usfan atau Taif, okey, boleh. Jadi Mekah ke Taif lebih kurang adalah 80-90 km hari ini. Dan, jadi menurut ulama, jarak ketiga-tiga tempat tersebut dari Mekah, iaitu Jeddah, kalau kamu ke Jeddah, kata Ibn Abbas, ataupun ke Usfan ataupun ke Taif, bolehlah mengqasarkan salat. Itu sebagaimana musnad Imam Syafi'i, hadis ni, dan isnadnya sahih. Okay. Menurut ulama, jarak ketiga-tiga tempat tersebut dari Mekah adalah 4 barid, iaitu 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita tengok pendapat dulu, sebab kita mengaji ni secara huraian hadis. Yang kita tengok 3 pendapat secara umum. Yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah tadi, dia lagi jauh 3 marhalah, 130 km. Yang kedua, pendapat jumhur, iaitu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, 2 marhalah. Iaitu jarak yang sama Mekah ke Jeddah. Pendapat Ibnu Abbas. Dalam sekitar, kita sebut tadi dah, dalam kita ambil dalam apa ni, buku ana ni nakalkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 88 km. 88 km. Ya, lebih kurang lah, 88, 90. Jadi kita kata gurun ke atas, melepasi gurun. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Yan, pun capai jarak tu.
Ya, kalau ikut kalau Kedah tu kan. Ikut Yan. Pun sampai lebih kurang dalam 90 km juga. Ya. Jadi begitulah mana jarak, yang penting jarak. Kemudian pendapat yang ketiga Imam Daud Az-Zahiri yang ditarjihkan pendapat ini oleh Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebagainya. Tidak ada ketetapan jarak tertentu bagi keharusan qasar. Asalkan seseorang itu musafir, harus baginya mengqasarkan salat sekalipun jarak musafirnya dekat. Asalkan ada musafir, kita musafir. Contohnya, perjalanan yang agak berat pada ini, yang melebihi lagi kalau tuan-tuan pergi Gurun, pergi ke mana lagi, Sungai Petani, iaitu pergi Langkawi. Pergi Langkawi nak tunggu di JT saja dah tunggu sejam lah. Kemudian naik feri lagi, lagi letih daripada nak pergi ke. Jadi sebab itu mudah-mudahan wallahu alam lah. Dapat sekalian, mudah-mudahan dengan keluasan yang ulama beri banyak pendapat ni, maka terpulang pada kita lah. Kalau kita rasa dapat sekalian musafir ke Langkawi dan sebagainya itu masyaqqah bagi kita, ya, maka kerana ada di sana pendapat Imam Daud Az-Zahiri juga, dia ahli sunnah wal jamaah juga, mujtahid kan? Ibn Hazmin pun sama, Imam Al-Auza'i, Ibn Taymiyah pun sama juga, Imam ahli sunnah wal jamaah, mujtahid juga diakui. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan itulah keluasan untuk kita. Ya, maknanya kan, tapi kena keluar daripada daerah. Dia kena tak di rumah tak boleh buat lagi, kena keluar sampai kita ada sifat musafir. Kalau sehari duduk di rumah tu orang tak panggil musafir lagi. Mana keluar, kira keluar maknanya melepasi kampung kita, qaryah kita tu. Baru boleh mulalah. Jangan buat siap-siap di rumah, kecuali kalau jamak kerana masyaqqah. Pandangan Imam Ahmad kita sebut tadi ni, kerana sakit, kerana kepayahan, contoh macam doktor nak masuk bilik pembedahan, operation, ataupun orang duduk di Kuala Lumpur, dia tahu dah dia balik kerja lepas asar, dia panggil lepas asar sebagai contohnya, dia tahu dah kata dia akan sesak di jalan raya, dia hanya akan sampai di rumah selepas daripada habis maghrib, kan? Jadi macam mana dia nak berhenti di tengah tepi jalan? Dia maka berkata tu dia boleh terus niat jamak takhir, mengambil fatwa daripada Imam Ahmad tadi ni. Jadi sebab itu Umar bin Aziz, seorang khalifah yang adil, yang kita tahu dia juga faqih, dia kata aku tidak suka kalau ulama-ulama umat ini tidak berikhtilaf, kerana itu tidak memberi keluasan bagi umat. Dengan adanya mereka beza pandangan itu memberi keluasan kepada umat. Itu disebut oleh Imam Ahmad bersebut yang sama, dan juga disebut oleh Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Dan ulama kita sedia maklum, mereka tak akan khilaf dalam benda yang sudah ada nas. Tak ada ulama khilaf sembahyang fardu 5 waktu, maghrib 3, zuhur 2, ya, harus jamak qasar, tapi cuma mereka khilaf berapa jarak. Kerana tidak ada nas yang dipanggil yang sarih, yang qat'i dalam masalah ini. Jadi tuan-tuan sekalian, itu hadis berkenaan dengan jarak. Jadi ada tuan-tuan apa nak tanya sebelum kita pindah hadis berkenaan dengan tempoh pula. Jadi tuan-tuan sekalian kena faham, ada orang setengah dia kata bila kita dah melepasi jarak tadi 2 mahalah baru kita boleh buat jamak qasar. Bukan maksud itu. Maksudnya adalah dalam kepala kita tu, kalau kita nak ambil pandangan yang kata marhalah tadi ni, jarak yang mengharuskan qasar dan jamak itu 2 mahalah, iaitu 88 km ke atas, mengikut Dr. Abah Zuhairi tadi ni. Jadi maksudnya itu dalam kepala kita tu, sebelum kita keluar dari rumah, dalam kepala kita tu nak pergi mana? Mana contoh Nabi Pulau Pinang, jarak dia berapa? 130 km, 120 km kita kata. Jadi sebaiknya kita keluar daripada rumah, melepasi daerah penempatan kita. Qaryah lah kita kata, senang-senang pada zaman lah, dah ada sistem qaryah, bolehlah kita buat jamak qasar. Berhenti di mana-mana masjid. Ya.
Dan kita akan jumpa dengan hadis tadi. Rasulullah kalau dia keluar, waktu dah masuk, dia akan buat jamak takdim. Kalau dia keluar itu waktu belum masuk, dia akan buat jamak takhir. Jadi kalau tuan-tuan keluar pukul 12 tengah hari, zuhur tak masuk, maka niat saja jamak takhir. Kalau keluar itu zuhur dah masuk, keluar daripada rumah, singgah mana-mana masjid, dia panggil luar daripada qaryah kita, dan kita buat jamak takdim. Nanti kita tak perlu nak berhenti lagi dah, boleh teruskan perjalanan saja. Kita akan jumpa selepas ni hadis tu. Ya. Mana kita buat tuan-tuan dalam perjalanan. Jadi kalau kita tadi kita mula musafir dengan kita keluar daripada qaryah kita. Jadi kita masih musafir selagi belum masuk qaryah. Tapi kalau dah masuk qaryah tu dah hilang musafir. Kita dah balik tempatan. Jadi anak sendiri pun selalu kita tahu kata kita dalam musafir. Memang walaupun orang kata, Ustaz, bolehkah kita nak buat lagi jamak? Kita tahu dah, nanti kita akan sampai nanti kan, asar masih ada. Kan kita berhenti kan buat jamak. Contoh macam kalau kita perlih ni di Kok Diang masih boleh buat lagi. Di kita singgah di Padang Sira, di situ dipanggil apa? Bukan Pendang, apa dia panggil tu? Tunjang. Tunjang masih boleh buat lagi. Maka timbul persoalan, kalau kita buat zuhur, selepas kita sembahyang zuhur, kita pun buat asar selepas itu. Ataupun kita berhenti maghrib, kita buat insya' siap-siap. Maka timbul persoalan, nanti Ustaz, bukankah kita sampai di rumah tadi, insya' masih ada? Jadi masalah sekarang ni ialah, rukhsah itu, sebab dia, tuan-tuan ingat kaedah ni. Ya, al-hukmu bi'allatihi wujudan wa adaman dia panggil. Hukum itu dia panggil diikat. Hukum diikat dengan illah, dengan sebab. Sama ada nak ada hukum ataupun nak tiada hukum tersebut. Keharusan jamak ini, illah dia apa? Sebab dia apa? Sudah bahas lihat. Sebab dia apa? Sebab dia musafir. Jadi selagi mana kita ada dalam musafir, maka selagi itu boleh kita buat jamak takdim ataupun takhir. Illah dia bukan illah dia sampai nanti ada waktu lagi kata ada, bukan itu. Dan lagi pun tuan-tuan sekalian, bayangkanlah orang musafir bila dia sampai nanti pun dia akan keletihan. Kita akan keletihan, mengantuk dan sebagainya. Kalau solat pun maknanya solat dalam keadaan mata pun dah kuyur dah. Jadi sebab itu syarak beri rukhsah itu di antara ni ialah memberi pilihan pada kita untuk kita berhenti solat itu dalam ketika kita masih segar. Kita solat. Nanti tak perlu kita nak berhenti, nak ulang lagi, nak berhenti lagi. Jadi sebab itu oleh kerana pada ketika kita melakukan solat maghrib, kita berhenti solat untuk maghrib dan sekaligus isyak itu kita masih dalam musafir. Maka kita lakukan isyak itu pun dengan jamak takdim itu ketika kita dalam musafir, maka salat kita telah sah, tak perlu lagi kita mengulangi. Jadi dia cuma kembali kepada masalah tadilah jarak. Tuan-tuan ingat ada 3 pendapat, Imam Abu Hanifah, Jumhur dan juga Imam Daud Al-Zahiri yang ditarjih oleh Imam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yang tidak menentukan jarak yang tertentu. Maka dia melihat kepada wujudnya masyaqqah, kepayahan dalam musafir itu, maka membolehkan kita untuk jamak dan juga qasar. Jadi berbeza pendapat ulama-ulama itu, ada keluasan untuk kita. Yang tak bolehnya duduk di rumah saja nak jamak qasar. Itu tak boleh yang tu. Ya, silakan. Ya. Dia ihtiyatan, maknanya kita buat semula lah, maknanya kita sembahyang dalam waktu. Maknanya kita kira yang zuhur saja tadi, yang asar tu makna oleh sebab kita dah berada dalam negeri semula,
kita batalkan musafir, maka kita semayang semula lah. Ya. Satu waktu. Dipanggil asar lah dalam waktu. Ya. Biasanya bila kita balik dengan musafir dan akan nak sembahyang di satu tempat lah, Ya. yang paling dekat dengan keluarga kita, Ya. sampai tempat tetap dia masuk pada tempat musalah tu, kita balik buat di rumah atau Ya, kalau balik buat di rumah boleh, tak ada masalah. Cuma dia jadi qada, dia tidak jadi jamak lagi. Ya, dia jadi qada, tak berdosa. Sebab kita tadi kita menangguhkan solat tadi atas rukhsah yang dibenar oleh syarak. Ya, dia tidak jadi jamak lagi, dia jadi qadaan lah. Dan tak boleh buat qasar bab 4. Boleh faham tak? Kita niat tadi, soalan tanya, kita niat tadi jamak takhir. Mana bila masuk maghrib, kita rasa kita tak, orang kata apa, kita tak nak sembahyang lagi maghrib. Nak anjakkan maghrib pergi kepada nak insya'. Tapi perjalanan kita tu berterusan, nak singgah tak ada masjid, nak singgah. Sehinggalah kita ni sampai di rumah. Sampai di rumah. Dan kita melakukan maghrib dan insya' di rumah. Maka pada ketika itu maghrib dia tidak jadi jamak lagi, dia jadi qadaan. Ya, kerana dia panggil jamak itu dilakukan kalau dalam musafir. Sekarang ni kita dah sampai. Jadi maghrib itu dia jadi kita buat insya', kemudian kita sembahyang maghrib. Dan sebagai ulama kata elok kita raikan tertib buat maghrib, kemudian baru insya', ikut tertib mana-mana satu pun boleh, tak ada masalah. Dan cuma kalau kita kata tadi maghrib dan insya' sedia maklum 4 lah, sebab kita dah sembahyang dalam negeri. Maghrib 3. Tapi kalau zuhur dan asar, jadi tak boleh buat qasar. Ya, sebab kita dah sampai itu, dah kita dah dalam negeri. Dan zuhur dia jadi qadaan, dia bukan jadi jamak. Ya, dia jadi qadaan lah, maknanya kita, dan tidak berdosa. Bukan kita sengaja meninggalkan zuhur itu kerana tadi kita musafir. Kita berniat untuk menangguhkan zuhur dalam waktu asar tadi, kita dalam situasi musafir yang dibenarkan oleh syarak untuk menangguhkan ke dalam waktu yang kedua. Tapi kenapa tidak jadi jamak lagi? Karena dah habis musafir. Maka dia menjadi qadaan. Dan tak boleh, bila jadi qada, tak boleh buat qasar. Kena buat 4 lah. Kalau selama kita masih musafir, boleh buat 2-2. Boleh faham? Itulah kita kata dari segi inilah. Ya. Ya, ya. Dia kalau dia panggil kita masyaqqah itu terlalu, orang panggil apa, kepayahan itu terlalu ringan. Tidak, orang kata apa, bukan satu masyaqqah yang berat sangat. Jadi kata alim ulama kita, walaupun ada pendapat, tapi kita perlu dalam masalah menjaga waktu salat ni perlu ambil dia panggil ihtiyat. Kerana sengaja orang kata apa, melakukan solat di luar waktu ni tanpa ada rukhsah yang benar-benar kuat, ini kita tertakluk dengan dosa besar. Ya? Jadi sebab itu sebaik-baiknya kita dipanggil solat juga, solat dalam waktu. Ya, kalau setakat kenduri itu. Ya. Dan insya-Allah kenduri itu lagi berkat lah. Jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Dan kita sebut tadi ni, kalau masyaqqah, contoh macam doktor nak masuk bilik bedah. Kerana doktor nak masuk bilik bedah, tuan-tuan bayangkanlah kalau dia kata saya tinggal saat nanti saya nak pergi sembahyang. Pakai pitoi kawan tu. Ya. Dan begitu juga sesakan lalu lintas dan tadi ni. Macam nak berhenti, tuan-tuan sekalian. Dah sesak, dah tahu dah kata rutin begitu. Jadi sebab tu kadang-kadang bila
kita terlalu ketat sangat dalam pandangan. Akhirnya generasi muda sebagai contohnya dia tak memilih tak sembahyang teruslah atas alasan kerana kesakan lalu lintas. Padahal syarak memberi ruang, memberi kelonggaran kepada kita. Orang sakit ni tuan-tuan sekalian, bayangkanlah nak ambil wuduk 2 kali. Jadi sebab itu lebih maknanya ambillah pendapat Imam Ahmad ni. Sembahyanglah lepas zuhur terus asar. Tak payah fikir-fikir dah. Ya. Jamak suri pun susah juga tuan-tuan, nak kena ujung sembahyang zuhur. Ujung sembahyang zuhur, kemudian habis sembahyang zuhur masuk asar. Jadi nak bagi sepakat tu pun susah juga orang sakit. Jadi apa salahnya ambil saja pendapat Imam Ahmad tadi. Mana masuk sembahyang zuhur, mana awal waktu terus buat asar. Dan masyakkah orang sakit lagi berat daripada masyakkah kepayahan. Masyakkah kepayahan orang sakit lagi berat daripada orang musafir. Ya, empat. Jamak kerana kepayah ini tidak qasar, jamak saja tidak qasar. Ya. Kena. Ya. Dia begini, tuan-tuan sekalian, kalau kita dah dalam musafir, tuan-tuan keluar dulu. Perempuan keluar dulu daripada rumah. Okey. Lepas tu buat jamak qasar, mana tak perlu ulang apa lagi dah. Walaupun delay ke tak delay ke, sebab ketika tuan-tuan melakukan jamak qasar itu sudah berada dalam sifat sebagai musafir. Ya, tu. Tapi kalau tuan-tuan buat di rumah itu belum musafir. Belum musafir lagi. Kecuali kalau tuan-tuan buat kerana masyakkah. Kerana mungkin susah sukar nak cari masjid, nak berhenti dan sebagainya. Yang tu tak ada kaitan dengan delay ke tak delay. Sebab tuan-tuan mengambil rukhsah kerana kepayahan dia panggil. Kepayahan untuk mencari dipanggil. Tapi hari ini asalnya tak ada kepayahan, sebarang kepayahan lah tuan-tuan nak singgah di masjid ya, untuk maknanya untuk buat jamak dulu. Ya. Bah tak berhenti no. Kalau bah tak berhenti tuan-tuan buat jamak takhir. Jamak takhir tuan-tuan sekalian, walaupun dah masuk waktu, tuan-tuan keluar dari rumah tu dah masuk waktu, masih boleh buat jamak takhir. Masih boleh niat jamak takhir lagi. Ya boleh, masih boleh jamak takhir. Tidak jadi masalah kerana niat jamak takhir itu dibolehkan selagi ada waktu yang pertama. Ya, dan nak pilih yang tu. Contohnya, kita nak buat siap-siap di rumah, kita masih belum musafir. Kalau kita nak berhenti sembahyang di masjid, nanti bah tinggal kita. Jadi sebab itu nak buat niat terus jamak takhir. Ya, jamak takhir. Boleh. Jamak takhir maknanya kiranya kita duduk di airport, kita duduk di stesen bah tu, waktu sembahyang dah masuk. Tapi kita niatkan kita nak sembahyang takhir. Cuma satu saja, kadang-kadang driver bah tak berhenti. Takhir pun, takdim pun terlepas, takhir pun terlepas. Maka pada ketika itu, kita ambil tadi pendapat Imam Ahmad tadi ni, tuan-tuan buat di rumah jamak kerana kepayahan. Boleh faham? Tapi bukan jamak kerana musafir. Jamak kerana kita sukar untuk berhenti. Ya, boleh no? Dan ada risiko nanti kita naik bas nanti pula nak niat jamak takhir. Driver bas pula Cina. Dia tak berhenti. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Melayu pun kadang-kadang tak berhenti juga. Kita suruh berhenti, dia marah kita. Pun ada juga macam tu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tapi kalau tuan-tuan naik kereta sendiri itu tak ada alasan lah. Itu. Ya. Ya, maknanya jamak tuan-tuan ingat begini. Jamak saja bukan qasar. Di rumah.
buat di rumah siap-siap. Dia panggil buat di rumah. Hanya boleh ketika dalam negeri lah, bukan di rumah, dalam negeri. Hanya boleh kerana hujan, satu. Kerana hujan, dia panggil jamak takdim. Ada nanti kita akan jumpa hadis jamak kerana hujan. Yang kedua, kerana kepayahan. Dia panggil masyaqqah. Kepayahan, dia panggil. Sakit tadi, ataupun kerana kesakan lalu lintas tadi. Okay. Perjalanan, maknanya memang kalau kita tahu bosnya, kalau kita dah mula naik bas tu, orang yang menentukan driver tu bukan kita yang menentukan bas tu, orang lain yang menentukan bas tu. Tak tahu nak boleh berhenti ke kalau minyak imam takhir, maka tuan-tuan muslimin boleh beramal mengikut pendapat Imam Ahmad tadi, buat siap-siap. Ya. Itu lebih selamatlah. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada hadisnya, hadis yang kuat. Kalau tak salah Sahih Bukhari, Ibnu Abbas kata Nabi melakukan jamak ketika di Madinah. Orang tanya kenapa? Dia kata kerana dia tak mau memberatkan umat dia. Mana dia bagi, maknanya Nabi buat, Nabi tinggalkan contoh pada kita, maknanya bagi umat dia sendiri kalau ada berlaku kepayahan walaupun dalam negeri boleh melakukan jamak. Ya, itu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rumah sebelah tak boleh, kena keluar daripada, kalau zaman dulu dia kata keluar daripada pagar daerah. Zaman lah mana ada orang duduk dalam pagar dah. Tak ada, orang zaman dulu dia duduk dalam tembok. Keluar daripada tembok dia panggil. Jadi sekarang ni kita kira keluar daripada sempadan penempatan kita. Kalau kita kata kita mudah-mudahnya Korea lah, itu senang. Tapi kalau kita nak kata Korea, kalau di tempat lain, Kuala Lumpur dan sebagainya, Korea luas. Maka mungkin dia ada taman, mungkin sempadan taman dia. Sebagai contohnya, orang Kangak, bila dia keluar daripada Kangak, tu kira boleh lah. Macam tu ada singgah di Arau. Ya? Kalau macam Anas ni duduk di Taman Tulang, kira biasa akan buat di Jelempuk tu. Ya, buat dah, boleh buat dah. Ataupun di Kok Diang. Ya, Arau. Contoh macam kami kalau nak naik train sini, singgah di Masjid Arau untuk jamak qasar. Boleh lah, insya-Allah. Ya. Kita pakai sistem Korea. Ya. Di Korea, nak kira Korea bawa mentalun ni, kira keluar daripada kira Cangkak Jawi tu dah keluar Korea lah kami. Tu. Boleh sekalian jadi begitulah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh lagi ke nak buat jamak, nak buat qasar ini? Padahal zaman dah mudah. Dulu Allah Taala izinkan kita kerana kita sedang berperang dengan musuh. Sekarang ni zaman dah mudah, tak ada peperangan lagi." Begitulah. Lalu Rasulullah kata, "Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu." Itulah sedekah yang mana Allah Taala nak bersedekah kepada hamba-hambanya dengannya, maka terima sajalah sedekah Allah Taala itu. Jadi sebab itu qasar jamak ini diikat dengan musafir, bukan diikat dengan, kalau dah kita kata dengan sebab musafir itu senang ke, susah dalam aircon ke, jalan yang elok ke, naik kereta api ke, naik bas ke, naik kereta ke, tak naik unta lagi. Jadi sebab musafir. Lain kalau dengan sebab masyaqqah tadi. Bila ada masyaqqah, ada kepayahan, barulah kita buat. Tapi kalau dengan sebab musafir, dia tak diikat dengan sebarang kepayahan. Jangan tuan-tuan kata, boleh kau ustaz nak buat lagi ni, kita akan musafir pun dalam aircon sepanjang jalan. Sebab pun kerana musafir. Selagi ada sifat musafir pada diri kita itu, selagi itu kita boleh melakukan jamak dan jamak qasar. Ya. Jadi tuan-tuan nak beli tak ada dah, buku tak ada, kenapa tak cetak, kena betul state kalau tuan-tuan ni. Ini panduan jamak dan qasar. Yang ini memang boleh kata untuk tuan-tuan nak beramal ni memang
tuan boleh baca sambil-sambil. Ya. Tak ada jual dah. Kena photostat. Photostat lagi besar lagi pun kecil. Kecil ya, kecil. Tuan-tuan tengok pun kena pakai kantor. Dan tak apalah nak tolong photostat nanti bagi besar. Bagi dekat tuan-tuan seorang satu. Tengoklah kalau ada rezeki murah nak bagi percuma. Kalau rezeki tak apa nak murah, melawak sekalian. Tuan-tuan bayar. Tak ada, kalau RM2 tak sampai kat photostat ni. Yang ni anak kemukakan boleh kata semua pendapat ni panggil yang muktamad, mana yang boleh diamalkan dengan dalil dan sebagainya. Dari segi jaraknya, dari segi jamak takdimnya, takhirnya, pendapat ulama dan sebagainya, berapa hari kita singgah masih boleh buat jamak qasar, pun ada dalam buku ni secara ringkas ni panggil. Mana yang pembahasan yang rumit yang tak perlu tu anda tak masukkan. Maknanya tak perlu. Kita nak beramal saja. Okey. Jadi tuan-tuan ya. Jadi hari ini kita sembang pasal jarak saja. Minggu depan baru kita sembang pasal berapa hari. Panjang juga tu. Ada ulama kata 4 hari, ada yang kata 6 hari. Imam Ahmad kata kalau berhenti di satu tempat tu, kalau kita tak berniat untuk transit di situ melebihi 21 waktu sembahyang. Ya, dia ada jarak dia ikut waktu sembahyang. Ada yang Imam Abu Hanifah 15 hari. Kalau kita tak berniat untuk tinggal menetap di situ lama melebihi 15 hari, sepanjang hari boleh jamak qasar. Nanti kita tengok macam mana dalil-dalil dan sebagainya tu. Ya. Para ulama kita kalau Nabi memang dah sebut jelas begitu, maka tak akan khilaf. Jadi masalahnya adalah dia panggil sahabat-sahabat yang cerita. Nabi dia qasar jamak 15 hari, 19 hari, 18 hari, 20 hari. Jadi sampai dekat ulama-ulama yang kemudian ni, maka mereka tengok dia tarjih yang mana satu yang kuat. Ataupun jarak ni maksudnya apa tu? 4 hari ke 15 hari itu maksudnya apa tu? Adakah ketetapan ataupun kebetulan? Kebetulan Nabi duduk situ 15 hari. Ataupun di satu tempat pula kebetulan 18 hari. Kebetulan 20 hari. Jadi yang muktamadnya tu berapa? Yang tu kita akan minggu depan insya-Allah. Bila kita beramal ni tuan-tuan sekalian, dia bukan kita nak bersembang dengan orang lain. Kita beramal ni maknanya yang kita tuan-tuan kena mengaji, tuan-tuan kena tahu, yakin. Tu. Tapi orang kita ni dia suka bersembang. Mana dia suka orang panggil apa? Nak tunjuk kata dia tahu. Itu yang bergaduh tu. Kalau dia tunjuk dia tahu, kawan kata, aku mengaji macam lain. Macam mana kamu kata lain? Jadi tidak tuan-tuan sekalian. Tuan mengaji bagi faham elok-elok, dia panggil. Dalilnya begini, ulama ni kata begini, dalilnya begini dan sebagainya. Kemudian insya-Allah tuan-tuan sekalian, biasanya kalau anda menyampaikan fiqh ni biasanya kita akan tolonglah mana tuan-tuan sekalian untuk kita tarjih yang mana salah satu supaya tuan-tuan tak keliru. Kecuali kalau dalam masalah itu mengizinkan untuk kita, maknanya sebab macam masyaqqah tadi. Sebab tu contoh tuan-tuan sekalian, ada kalanya tak perlu tertarjih. Terpulang kepada masing-masing. Sebagai contoh, ada orang dia kata bila orang tu dia boleh berjalan dalam keadaan mana sekalipun, dia tetap kena sembahyang dengan berdiri. Dia kata begitu. Padahal yang kita bicara dengan sembang itu ialah sembahyang orang sakit. Sembahyang orang sakit ini, dia pulang kepada situasi dia tu sendiri. Ada orang berjalan boleh, berdiri pun boleh. Ada orang berjalan boleh, tapi berdiri dia nak terbalik. Macam tuan-tuan kata, kita berjalan pergi sampan boleh. Tapi tuan-tuan nak berdiri dalam sampan boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi maknanya ulama kata, bila sembahyang dalam sampan, boleh terus duduk. Sebab sampan ni kan dia bergolek begini. Jadi sama juga.
orang tak sakit. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita ni, dia tak sakit lagi. Dia bagi pendapat, dia ikut suka dia je. Dia sebab tu, kena tengok. Kalau berjalan boleh, tuan-tuan sekalian. Macam ceritalah pengalaman. Baru ni kita cuti seminggu kan. Sebab nak kena, dia panggil apa? Vertigo. 3 hari duduk di KPJ. Nak buka mata pun tak boleh. Dia jadi pusing. Pusing dia panggil. Kadang-kadang atas ke bawah rumah. Ataupun kadang-kadang kiri kanan. Tak boleh buka mata langsung. Ya. Sekarang ni dia lega tapi dia masih lagi bengang sebagainya. Berjalan boleh tuan-tuan sekalian. Berjalan boleh tapi bila berdiri dia kira nak tumbang. Jadi ada ketikanya anak akan terus sembahyang duduk. Kalau ikut sebahagian ustaz kita tak boleh, dia kata. Berjalan boleh, mesti berdiri boleh. Mesti terus kena. Kalau macam tu nak sembahyang macam mana bila ada berdiri dia kena tumbang pula. Jadi sebab itu tak perlu tarjih. Ya. Orang dia panggil orang sakit dia sembahyang ikut situasi dia. Dia boleh berdiri tidak? Saya ustaz berjalan boleh tapi berdiri tak boleh. Rokok sujud macam mana? Rokok boleh. Maka terus duduk, nanti rokok sujud macam biasa. Sujud boleh ustaz, cuma saya tak boleh berdiri. Ya, kamu duduk. Nanti bila nak sujud macam biasalah sebab sujud boleh. Ya, al-maisur la yasqut bil ma'sur. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya ada ketikanya memang kita perlu jelaskan yang mana yang rajih. Kerana sebab kita ni, disiplin kita ni mengaji muqaranah. Ya, diamanahkan oleh Jabatan Mufti macam tu. Ustaz mengajar maknanya ikut fiqh perbandingan. Tapi ada tempat-tempat tuan-tuan sekalian dalam satu kuliah online tu anda mengajar betul-betul mereka minta fiqh Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i. Itu amanah kita baca kitab tu, kita cerita mazhab Syafi'i lah. Kecuali ada waktu-waktu tertentu di sana ada pendapat lain yang kita rasa pendapat Syafi'i ini agak susah untuk diamalkan, maka pada ketika itu kita ambil juga pendapat yang lain. Contoh macam zakat. Zakat Imam Syafi'i kata dari segi tanam-tanaman, buah-buahan, kalau zakat buah-buahan ni anggur dengan kurma saja. Jadi senang banyaklah orang tanah harum ni. Kalau pakai pada petua tu, hasil makna banyak lagi daripada ni, tapi tak kena keluar zakat. Sedangkan pertanian, jadi pada ketika itu kita tarjih pendapat Imam Abu Hanifah, itu semua jenis pertanian cukup nisab, telah ditolak kos dan sebagainya, maka dikeluarkan zakat. Jadi kerana itu tuan-tuan, zaman hari ini dah tak sesuai lagi untuk kita terlalu keras sangat nak berpegang dengan satu mazhab. Ya, kerana zaman sudah berubah. Ya, hasil pertanian. Ya. Kelapa sawit dipanggil. Sekarang ni boleh dikatakan semua hasil pertanian komersial. Sayur dan sebagainya, dan hasilnya itu tuan-tuan sekalian, dan dalam Quran Allah Taala sebut wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan haknya ini zakat pada hari kamu menuai. Nah, hari kamu menuai. Dipanggil hari tuai. Ya. Dipanggil dan syariat ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, fatwa zakat pertanian yang paling ni pengalaman Rasulullah. Dipanggil apa? Kita kata istilah apa? Dia panggil win-win situation. Dipanggil menang-menang untuk orang yang mengeluarkan zakat dan juga orang yang menerima zakat. Ialah fatwa perlih. Mana kita boleh tolak kos. Kalau bahagian negeri macam orang dulu, tempat kita sendiri pun dapat saja hasil padi terus tolak zakat. Akhirnya tuan-tuan sekalian, petani sendiri dia terpaksa tak lepas kos lepas tu. Dia sebab apa? Dia belum tolak lagi sewa tanah, tak tolak lagi. Sewa mesin padi tak tolak lagi. Sewa upah itu ini tak tolak lagi. Dan syariat tuan-tuan sekalian, dia tak nak. Dia panggil kita bersedekah, kemudian kita minta sedekah. Kita bersedekah, kita minta sedekah. Syarat dia tak nak begitu. Dia panggilnya bersedekah ni tuan-tuan sekalian. Bersedekah ni sunat. Ya. Minta sedekah apa hukum dia? Mana? Minta sedekah tuan-tuan sekalian. Tak boleh, berdosa.
sengaja kita pergi jumpa orang minta maruah dia panggil. Kecuali terdesak sangat. Ada hadis. Orang yang suka minta-minta kata Nabi, dia akan bangkit dari kubur nanti dalam keadaan tak ada daging muka. Jadi kerana itu, dalam fatwa boleh, kita tolak dulu kos dia panggil. Kos-kos yang berkaitan kita tolak dulu. Setelah itu baru kira zakat. Kalau tak cukup nisab kita kata, contoh macam orang buat bendang 2 relung. Buat bendang 2 relung. Nah, hasilnya dia dapat kita katalah 2 dalam 4 tan. 4 tan. Ya. Dia tolak kos dan sebagainya. Dan nisab lebih kurang dalam 800 kilo. Kita ambil 1 tan lah, senang cerita. 1 tan. Dia dapat 4 tan. Dia tolak kos musim padi, sewa tanah dan sebagainya. Tinggallah dekat dia 5,5 tan. Tak wajib zakat. Tak apalah tuan-tuan bersekalian. Dia nak hidup lagi 6 bulan. Itu pun tak cukup sebenarnya tu. Tapi kalau dia tolak zakat 10% zakat. Kalau 4 tan. Tuan-tuan bersekalian. Dia tolak zakat tu lebih kurang 400 kilo zakat 10%. 400 kilo. Lebihan untuk dia tadi pun dah 500 kilo, 1,5 tan. Jadi tinggallah 100 kilo kat dia. Dia nak hidup macam mana? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita menegaskan bahawa dari segi fatwa jawapan untuk masalah-masalah yang berkait dengan masyarakat, contoh macam zakat tadi ni, bukan semua ustaz dia boleh jawab. Tak sepatutnya dia jawab. Ya. Dia sepatutnya dia rujuk pada fatwa yang resmi. Kerana fatwa resmi ni, dia dibincangkan oleh banyak mata. Kita ada 2 mata. Jadi, ahli majlis fatwa ni, dia ada lebih kurang dalam 10, 11, dia panggil 22 mata. Dia melihat, dia panggil sekeliling. Maslahatnya macam mana. Pendapat yang mana satu yang sesuai untuk, dia panggil dengan situasi masyarakat pada hari ini. Jadi kerana itu, oleh kerana di Malaysia ni banyak sangat ahli majlis fatwa, termasuk individu. Baru ni bila berlaku COVID, baru ni tuan-tuan sekalian, tengok apa berlaku. Ramai orang yang tak ambil vaksin kerana terpengaruh dengan fatwa-fatwa tak rasmi ni. Akhirnya tuan-tuan sekalian, ustaz-ustaz yang bagi fatwa tak rasmi, dia pun ambil vaksin. Setelah dia kena, tuan-tuan sekalian, dia pun pergi ambil vaksin juga. Ini kawan-kawan lain yang mungkin dah meninggal, bukanlah kita kata meninggal kerana itu, dia panggil sebab, dia panggil. Kita walaupun malaikat maut bertugas ambil nyawa, tapi kita tak boleh ambil nyawa orang. Tak boleh kita menjadi faktor asbab kepada rosaknya nyawa ataupun kesihatan orang lain. Walaupun kita tahu berlaku dalam takdir Allah. Bolehlah kita pergi buat sesuatu supaya orang mati. Dia kata apa? Oh, memang Allah Ta'ala takdirkan dia mati. Tak apalah kita cakap begitu. Polis dia tak cakap begitu. Kamu dah menyebabkan orang mati. Kamu nak sebutlah takdir apa pun, kamu dah bersalah. Jadi begitu tuan-tuan sekalian. Hatta pada zaman Nabi SAW, berlaku dengan sebab fatwa ni berlaku kematian. Dalam kes dia panggil, satu kes berlaku zaman Nabi, satu rombongan musafir, sahabat-sahabat, salah seorang daripada mereka jatuh, luka kepala. Bila masuk waktu salat, dia tanya kawan-kawan lain, macam mana saya ni, saya nak kena ambil wuduk ke? Kau boleh saya tayamum saya, dia berjunub. Sahabat-sahabat lain bagi fatwa, kata tak boleh, ayat ada kamu kena mandi macam biasa. Bawa kematian dia. Lalu bila sampai kepada Nabi, Nabi kata, aku tidak bertanggungjawab pada kamu. Kenapa kamu tak tanya? Fa inna syifa'ul su'al. Ubat bagi orang yang tak tahu ialah bertanya, bukan buat fatwa. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kadang baru mengaji 1-2 kitab, maknanya terus menunjukkan diri untuk memberi fatwa. Para ulama' dah sebut, ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alal nar. Orang yang paling dipanggil, orang yang paling berani membuat fatwa adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka. Sebab itu, fatwa, kalau tuan-tuan tanya contoh macam masalah tadi, ni dah dalam kitab. Fatwa jarak dan sebagainya, dah dalam kitab yang tu. Tak apa tuan-tuan muslim, kita baca kitab saja. Dan kita tengok pendapat ulama macam mana. Tapi bagi fatwa macam vaksin tadi ni, dia tak ada dalam kitab, benda baru. Dia perlukan melibatkan doktor, pakar kesihatan dan sebagainya.
Dan itu juga fatwa yang berkait dengan bendang. Kerana zaman lah ni dah berubah. Harum manis tak ada zaman Nabi dulu. Jadi perlu ulama-ulama buat fatwa yang baru. Dipanggil. Zaman dulu tuan-tuan bersekalian, semua orang pertukaran barter, sistem barter. Tuan-tuan ada beras, tukar dengan apa? Tukar dengan ikan. Tapi zaman hari ni orang tak pakai dah pertukaran barter tu, orang pakai wang. Jadi sebab itu fatwa dalam mazhab Syafi'i tak boleh kita orang buat bendang tidak sah mengeluarkan zakat dengan wang. Dia buat bendang, dia kena buat keluar zakat dengan padi. Dan zakat fitrah sini pun Imam Syafi'i fatwakan tak boleh kita kena buat keluar dengan apa yang kita makan, tak boleh keluar dengan duit. Tapi kalau tuan-tuan pergi lungguk beras pada hari raya, ataupun sehari sebelum raya di rumah fakir miskin, macam mana agak-agak jadi apa dekat dia? Siapa? Dia nak kena angkut beras dia pula pergi jual. Sebab dia nak beli dengan kita bagi duit zakat fitrah kat dia tu lah, dia nak beli baju, nak beli apa semua kan. Jadilah masalah ini pandangan yang paling baik ialah mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab itu rata-rata majlis fatwa seluruh negeri telah memfatwakan harus mengeluarkan zakat dengan wang walaupun bercanggah dengan mazhab Syafi'i dalam masalah itu. Boleh tuan-tuan sekalian. Itu dari segi inilah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.